A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. Alhamdulillah, kita rafakkan syukur, puji dan pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, keizinan dan perkenan daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah. Maka kita dapat lagi meneruskan baki umur kita hinggalah ke saat ini, dan kita makmurkan seketika dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan ini menjadi petunjuk dalam kehidupan kita yang akan memandu supaya kita terus berada di atas landasan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hijr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Firman-Nya yang bermaksud, demi sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, dengan makna keagungan, kebesaran, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Quran yang diberi nama yang lain ataupun sebutan yang lainnya di dalam ayat ini adalah Az-Zikr. Dan kalau kita perhatikan, ada beberapa nama lain bagi Al-Quran di dalam ayat Al-Quran itu sendiri. Selain daripada dipanggil Al-Quran atau disebut Al-Quran, maka disebut juga Al-Kitab. Maka disebut juga dengan salah satu daripadanya adalah Az-Zikr, dan juga disebut sebagai Al-Bayan dan beberapa nama-nama yang lain. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dengan penegasan yang jelas bahawa Al-Quran itu diwahyukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bebas daripada sebarang suntikan racun pemikiran, yakni ideologi, ataupun apa-apa saja perubahan yang direncanakan oleh makhluk. Dan di dalam ayat yang kita bicarakan ini, suratul Hijr ini,
Allah Subhanahu wa taala juga memberi jaminan bahawa kamilah yang memelihara Al-Quran itu. Apakah maksud yang tersurat dan yang tersirat di sebalik ayat ini? Yang pertama, jelas bahawa penurunan Al-Quran itu diwahyukan. Apabila kita menyatakan ataupun kita memahami perkataan nazzalna, ya, bahawa Al-Quran itu diturunkan pada satu kedudukan yang tertinggi ke bawah, kepada kedudukan yang rendah. Maka apabila intipatinya itu menjadi perundangan yang mengadili sesama manusia dan makhluk, maka apabila sumber isi kandungannya itu diturunkan daripada maha tinggi ke bawah, maka yang bawah ni tidak ada argumen kepada undang-undang tersebut. Tetapi apabila sekiranya undang-undang ataupun Al-Quran itu digubal di peringkat bawahan, ia akan sentiasa ada pertikaian. Jadi di sini menyadarkan kita bahawa Allah Subhanahu wa taala selaku empunya kalam Al-Quran tu, kata-kata Al-Quran tu sendiri, ayat-ayat dalam Al-Quran tu sendiri, telah memberitakan kepada manusia primary source of knowledge is Al-Quran, yang paling tinggi. Barulah tumbuhnya ataupun lahirnya cabang-cabang ilmu yang lain, yang asalnya semuanya terkandung di dalam Al-Quran. Kerana sebelum manusia dilahirkan lagi, Al-Quran itu telah ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada tengah hari ini saya akan tunjukkan beberapa contoh mengenainya. Kemudian, apakah pula maksud Allah Subhanahu Wa Taala memberi jaminan bahawa Al-Quran ini tetap di dalam pemeliharaan atau penjagaan di sisi kami? Tidak ada satu kitab pun di dunia ini melainkan Al-Quran yang dihafal daripada kulit ke kulit. Kitab undang-undang, cuba tanya lawyer, dia hafal tak daripada kulit ke kulit? Tak ada. Hatta Bible sekalipun tidak dihafal daripada diri. Yang ambil comparative religion saja yang akan hafal, yang akan tahu kat mana ayat ni, chapter ni kat mana, verse ni kat mana. Itu saja. Tetapi dihafal dan dibaca semenjak ia diturunkan, satu-satunya kitab di atas muka bumi adalah Al-Quran. Justru itu, pemilik Al-Quran ini, kata-kata di dalamnya ini, mencabar pula kepada pembaca, kepada manusia. Seandainya kamu masih di dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan, sila cabar Al-Quran. Ada tak mana-mana buku atau kitab yang kita baca, sama ada yang Islamik ataupun yang bersifat keduniaan, penulis atau penerbit menyatakan bahawa pembaca-pembaca yang budiman, sila cabar tulisan penulis ini sekiranya tuan-tuan mendapati idea yang lebih baik? Ada tak? Saya rasa tak ada. Saya belum pernah jumpa. Kalau ada pun dikatakan bahawa kepada pembaca yang budiman, seandainya ada penambahbaikan yang boleh disumbangkan, sila hubungi penerbit. Itu ada. Yang memberi jaminan bahawa 100% nilai kandungannya itu tidak ada sebarang khilaf dan salah, hanya Al-Quran saja. Justru itu, sepanjang zaman, bermula daripada Al-Quran diturunkan di zaman Rasulullah SAW sehingga hari ini, dah 1500 tahun dah, hampir 1500 tahun lamanya, belum ada lagi yang dapat menyaingi atau menyamai dua perkara. Yang pertama, mendatangkan sesuatu yang sebanding atau menyaingi yang lebih baik daripadanya. Di zaman Rasulullah SAW, ada seorang Nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia dapat gelaran ni, Al-Kazzab, yang paling pembohong sekali. Ketika wahyu itu turun kepada Nabi SAW, dia pun mengaku bahawa wahyu yang sama juga turun kepadanya. Seingat saya, kita pernah bicarakan di awal pertemuan beberapa tahun dulu,
tentang susunan isi kandung Al-Quran. Sehingga pada hari ini satu naskah ayat-ayat yang dikatakan merupakan Al-Quran alaf baru, judulnya adalah The True Furqan. Dulu kalau nak dapat baca, kena download dan kena beli daripada Amazon. Sekarang ni boleh download free. Dan chapter pertama dalam The True Furqan adalah Suratul Fatihah. Tuan-tuan boleh cuba rujuk Google sekarang, cuba type The True Furqan. Kita boleh lihat dan boleh rujuk. Okey. Jadi zaman Rasulullah SAW hidup lagi, dah ada orang claim Nabi yang lain. Saya nak tanya tuan-tuan, muslimin sekalian, pernah dengar kerajaan Ayah Pin? Kan? Dan sewaktu dengannya lah banyak lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Kenapa tak pernah ditangkap? Dipanggil kaunseling, ada. Ditangkap, disumbat dalam penjara, tak ada. Sebab apa? Sebab mereka mengaku kerajaan langit. Mereka tak mengaku kerajaan bumi. Tak ada siapa nak cabar parlimen dia. Kalau dia mengaku kerajaan bumi, dia kena tangkap. Sebab dia mengaku kerajaan langit. Itu pun ramai followers. Yang follow tu bukan jalan-jalan, educated, yang berduit lagi. Apakah modus operandi yang boleh menarik? Ini luar biasa lah. Kadang-kadang kita fikir pun tak masuk akal, ya? Jadi sehingga pada hari ini tidak ada mana-mana persamaan yang dikemukakan oleh manusia, hatta Nabi yang palsu ni. Surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sehingga faja'alahum ka'asfin ma'kul, diturunkan kepada Nabi SAW. Tetapi Musalamah kata surah Al-Fil juga turun pada dia. Tapi bila kita baca konten surah tu, memang betul-betul lucu dan kebudak-budakan. Ayat pertamanya Al-Fil, gajah. Mal-Fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil, ayat ketiga, apakah jalannya kamu dapat mengenal itu gajah? Ayat terakhir dia Al-Khurtumut Tawil, gajah itu belalainya panjang. Kalau itu kau nak cerita, budak kecil pun tahu belalai gajah tu belalai panjang. Surah Al-Fil tak cerita tentang belalai gajah tu. Surah Al-Fil cerita bagaimana kuasa besar yang disangka hebat tetapi dimusnahkan oleh makhluk Allah yang kecil. Yang mendakwa Nabi palsu pun di zamannya, yang fasih bahasa. Sebab itu ayat Al-Quran ni dia ada dua zaman, dua era. Era sebelum Nabi hijrah dipanggil Makkiyah, era selepas Nabi hijrah dipanggil Madaniyah. Ada beza sikit je daripada Madani, sikit lah. Tetapi ayat-ayat Makkiyah ni sebelum berhijrah ke Madinah ni, ayat-ayat ciri-cirinya adalah ayatnya kebanyakan pendek-pendek. Dia tak panjang, tak ada elaboration sampai 2-3 baris ayat kalau kita tengok dalam Quran. Sebab apa? Orang-orang Mekah memang terkenal dengan, dia memang fluent bahasa. Mana kalau cakap sikit pun telinga dia dah merah. Tapi dia ada problem, dia tak buat. Dia tahu tapi dia tak buat. Jadi sebab tu ayat-ayat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, ayatnya pendek-pendek tetapi berlaku repetition, banyak pengulangan. Itu ciri-ciri ayat Mekah. Jadi mengapa sehingga hari ini Al-Quran terbukti masih belum dapat dicabar oleh mana-mana manusia? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 88, yang bermaksud seandainya bergabung tenaga di antara jin dan manusia, panggil pakar-pakar ekspertis dalam kalangan manusia, panggil pakar-pakar dalam kalangan jin, bergabung untuk mendatangkan yang sebanding dengan Al-Quran, Allah SWT menyatakan bahawa la ya'tuna bimisli, takkan mereka dapat mendatangkan yang sama. Saya nak tanya di sini, apakah nilai protection yang ada di dalam Al-Quran sehingga manusia atau makhluk tak boleh mengubahnya? Apa nilainya? Jadi
saya rasa ada satu perkataan lah yang boleh kita kaitkan untuk menjawab persoalan itu. Pada pandangan peribadi saya, Al-Quran mempunyai password yang tersendiri yang tak dapat dibuka walaupun cuba dibuka oleh kebanyakan manusia untuk tujuan mengubahnya. Surau kita ni, UM ni, boleh tak masa pembinaan tu dia tak ada plan, tak ada kira-kira daripada lantai ke ceiling tinggi mana, batu nak naik banyak mana, main buat je. Jadi tak macam ini? Tak jadi. Yang kita atur pada kemanusiaan kita pun ada kira-kira, ada pengiraan. Tidak mungkin Al-Quran itu disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa pengiraan. Sebab tu sesiapa yang in tune dengan numbers, ya, dia tengok satu numbers tu, dia tahu ada value. Setiap perkara dalam hidup kita ni ada value-nya. Jadi saya nak tunjuk salah satu daripadanya. Baik. Ini yang saya nyatakan pada pertemuan terdahulu. Ini versi yang kedua. Versi yang pertama kita lihat pada lebah yang di bahagian kepalanya itu bertanda kuning adalah identiti khusus bagi ratu lebah, Queen Bee. Saya dah nyatakan terdahulu ada tiga kasta. Kasta pertama ratu, jumlahnya seekor sahaja dalam koloni lebah ni dan boleh hidup sehingga 3 tahun. Dan ratu lebah ni akan bertelur, tetapi ratu lebah ni tidak menghasilkan madu. Kerjanya produktiviti, dia punya keturunan saja, produce keturunan saja. Kasta lebah yang kedua, lebah-lebah yang keliling ni, yang tak ada tanda kepala warna kuning tu, itu adalah lebah workers. Dan workers ni pun dia ada banyak department. Ada yang jaga rumah tangga, yang ada yang pergi cari nektar bunga, ada yang proses madu, ada yang bahagian penapisan nektar bunga yang datang, yang dibawa pulang daripada satu lokasi, ditapis dulu sebelum diproses jadi madu. Jadi ada banyak department, banyak tugas, banyak job scope. Jadi lebah pekerja ini juga yang membuat atau membina kediamannya. Kalau kita lihat, sama ada binaan luaran yang berbentuk seperti ini, dan kita dapat lihat bahagian dalamannya, bahagian kom lebah ni, honeycomb. Honeycomb. Pernah makan tak kom lebah ni? Pernah makan? Boleh makan tak? Kan Syuib ada jual kan produk aiskrim dengan bubble bee tu kan. Kom lebah ni ataupun dalam bahasa akademik kita sebut indung madu. Dia punya rumah dalam dia lah, berbentuk hexagonal. Bila kita lihat ni, kita akan berfikir, mengapa dalam banyak-banyak bentuk dalam bahagian geometri, dalam perbincangan geometri, maka hexagonal yang dipilih oleh lebah. Tak dipilih bentuk bulat, tak dipilih bentuk segitiga, tak dipilih bentuk segi empat. Di sinilah menjawab persoalan ayat 68 dalam surah lebah ini yang kita bincangkan terdahulu. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan ayat tersebut untuk menjelaskan perihal lebah dengan perkataan, dan kami wahyukan kepada lebah itu. Dan Tuhanmu telah mewahyukan kepada lebah itu untuk membuat atau membina kediamannya. Lalu dalam kajian khusus di bidang lebah ini, para penyelidik menyatakan bahawa yang membina kom lebah ni adalah lebah female, lebah betina. Apabila kita merujuk dan kita melihat pada dasar ayat yang kita bicarakan ini, ayat 68, ayat 69,
kita dapati Al-Quran telah menyatakan jantina lebah yang membina kediamannya ini sebelum para penyelidik dalam kalangan manusia dapat mengenal pastinya. Maka fakta ini lebih awal tersurat di dalam kitab Al-Quran sebelum manusia menemui bidang ini. Yang kedua, lebah-lebah yang membina kediamannya ini, bahan-bahan asasnya adalah daripada rantaian asid yang akhirnya membentuk lilin. Sebab tu kom lebah ni, sebenarnya madu lebah ni disimpan di dalam setiap sel heksagonal ni. Sebab tu penuai-penuai madu atau pengambil madu di luar sana, bila dipotong kom tu baru keluar madu. Yang sebenarnya begitu. Madu kita tak, kalau sarang yang tanah tadi tu, kalau kita pecahkan, dia tak keluar madu. Madu tu disimpan di dalam setiap sel heksagonal ni. Jadi kita boleh kunyah kom lebah ni sehingga resapan madu yang ada di dalamnya itu kering, tetapi kebiasaannya kita sukar untuk menelan kom lebah ni sebab dia akan jadi satu pepejal yang keras, sehingga digunakan juga di bidang perubatan untuk fungsi alat yang boleh menampal lubang gigi, filling. Kalau natural ingredientnya natural bahannya daripada kom lebah. Salah satu daripada fungsi lain setelah madu itu diambil. Pernah tak kita fikir daripada mana asal usul orang tua-tua dahulu menyatakan bahawa habis madu sepah di buang? Inilah sebenarnya. Maknanya bila habis madu tu dituai, dituskan, maka sarang ni, inilah sepahnya. Kita tak boleh guna, kita tak boleh makan. Bila kalau kita kunyah sekalipun, kita telan sekalipun, usus kita sukar untuk menghidrolisis atau menghazamkan kom lebah ni. Kita boleh sedut manfaatnya, tapi dah kering, kita kena buang. Baik. Bagaimana Al-Quran boleh memuatkan fakta mengenai jantina lebah yang membina kediamannya? Sedangkan seandainya Al-Quran itu adalah buah fikiran daripada manusia, yakni Rasul, pernahkah kita mendengar bahawa Rasulullah SAW berguru dengan seorang guru di bidang serangga yang mengajar Nabi tentang perincian mengenai koloni lebah ni? Jawapannya, kita tak pernah dengar. Dan dalam sejarah kehidupan Nabi SAW, Rasulullah SAW tak pernah berguru dengan mana-mana manusia, melainkan ilmu yang disampaikan itu adalah daripada Malakut Jibril. Di sini membuktikan kebenaran Al-Quran, bahawa ia bukan daripada hasil pemikiran manusia, tetapi ia diwahyukan daripada satu kedudukan yang maha tinggi. Baik, apabila lebah pekerja ini berfungsi, salah satu daripadanya mencari nektar bunga. Dalam jarak yang cukup jauh, lebah ni akan terbang mencari sumber bunga, dan dia balik semula ke sarang dia, ke rumah dia, ke kediamannya. Saya tunjuk ilustrasi ini. Dia akan uji nektar bunga yang dibawa tu, dia akan berikan kepada lebah pekerja yang menunggu di kediaman untuk memproses madu. Lihat, ini ilustrasi, tetapi kaedahnya beginilah. Kaedah komunikatif ataupun interaksi di antara lebah-lebah pekerja ini. Dia cari nektar bunga, dia bawa balik ke kediaman, dia uji, dijatuhkan nektar bunga tu ke dalam lebah yang akan menapis ataupun akan menguji nilai ketulinan dan kualiti nektar bunga tersebut. Kalau tak kualiti, dia kena cari semula ke kawasan yang lain. Dinyatakan bahawa dalam kajian, selama 20 minit setelah nektar bunga tadi dijatuhkan ke dalam ruang mulut lebah pekerja yang menanti di sarang tadi, maka lebah ni akan buka tutup mulutnya selama 20 minit untuk memastikan nilai yang betul-betul baik daripada, nilai yang kualiti daripada sumber nektar bunga tadi. Apabila nektar bunga tadi telah dipastikan
dia punya kualitinya, maka akan sama-sama dilumatkan melalui air liur lebah punya saliva. Kemudian ditelan dan dimasukkan semula ke dalam sel-sel heksagonal tadi di dalam sarang indung madu ini. Lebah pekerja berjantina female hanya boleh hidup sekitar 6 bulan saja. Selepas daripada itu, lebah pekerja ni akan mati dan berganti tugasnya itu oleh lebah pekerja yang lain yang baru hidup. Sepanjang 6 bulan ini dianggarkan bahawa seekor lebah pekerja hanya boleh menyumbang atau menghasilkan sebanyak 1,5 sudu madu saja. Kemudian dia mati. Jadi lebah yang menyumbang madu sehingga dikatakan dalam kajian makmal, antara cecair yang ada di muka bumi ini, ya, yang tulen dan tidak akan ada expiry-nya adalah madu lebah yang asli. Tetapi 80% madu yang dijual di pasaran tidak asli. Saya nak tunjukkan sisipan berita supaya kita sedar. Ya, kita selalu kadang-kadang sampai pergi kenduri kahwin pun dapat madu. Apa nama dia punya door gift tu? Madu. Ni berita tau. Minum madu tiruan boleh cepat mati tau. Okey, cuba baca tulisan dalam kolom warna merah ni. Ujian ke atas, tikus makmal mendapati ia mati dalam tempoh 2 bulan selepas diberi makan madu tiruan. Sebab apa? Isi kandungannya bukan madu tetapi gula. Dan lebah-lebah yang diternak pada hari ini, saya jumpa beberapa penternak lebah, beberapa orang penternak lebah. Sepatutnya lebah ni akan mencari nektar bunga dalam farm yang disediakan itulah dengan keluasan yang tertentu. Tetapi oleh kerana nak cepat, penternak-penternak lebah ni nak cepat dapat output madu, maka disediakan takungan air, yang mana air itu adalah air gula. Sampai begitu sekali manusia boleh mengubah. Jadi apa yang dinyatakan oleh malaikat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tujuan manusia itu akan diciptakan, apakah mereka akan melakukan kefasadan, yakni kerosakan, melakukan manipulasi, melakukan satu-satu perubahan dan saling berbunuhan. Hal itu sudah lama dipredik oleh malaikat kerana melihat model kehidupan makhluk-makhluk yang terdahulu daripada manusia. Kita lihat pada hari ini. Oleh kerana madu tu nak dikomersialkan, sehingga begitu sekali. Jadi kita nak beramal dengan sumber yang baik kerana dinyatakan di dalam Al-Quran madu itu bernilai penawar. Persoalannya, madu yang selalu dilaungkan dengan slogan amalan sunnah, adakah ada satu panduan yang khusus yang memandu pengamal madu ni, seperti kita yang kita nak amalkan madu ni, berapakah dos yang boleh diambil oleh setiap individu? Adakah sama orang yang tak ada diabetik dengan orang yang ada diabetik? Saya rasa sehingga pada hari ini saya tak jumpa satu panduan dos yang rasmi yang dikeluarkan secara kajian makmal. Tetapi sering dilaungkan dengan laungan amalan sunnah. Kerana tujuan commercialize tadi. Sebab tu kita kena benar-benar beradab apabila kita menyebut sesuatu istilah itu. Baik. Maka lebah pekerja ini akan mati dalam tempoh sehingga 6 bulan yang hanya dapat menghasilkan 1,5 sudu madu saja. Baik. Kita lihat ni bahagian anatomi lebah pekerja, di mana dapat dinyatakan di sini ataupun dijelaskan di sini bahawa daripada proses lebah pekerja yang menapis sumber debunga tadi,
menelannya dan memprosesnya, akhirnya sebati dengan air liur lebah, lalu ditelan ke dalam abdomennya, disimpan dalam waktu yang tertentu sebelum dimuntahkan semula ke dalam setiap sel heksagonal tadi. Lebah pekerja yang boleh hidup sehingga 6 bulan akhirnya mati selepas menghasilkan dalam lingkungan 1,5 sudu madu pun tak sempat merasai kemanisan madu itu. Jadi dengan penuh kena hati saya tegaskan pada tengah hari ini, ada istilah yang kedua, iaitu ni sangat sensitif lah, bermadu. Boleh sebut, tapi kita tak sebut dari sudut emosi lah, kita sebut dari sudut ilmu. Bagaimana lebah ni berkorban sehingga dia sendiri tidak dapat merasa kemanisan tu. Kadang-kadang kita menanam sesuatu, contohnya kita tanam pokok, bukan kita yang dapat hasilnya, anak kita atau cucu kita yang makan. Itulah namanya pengorbanan, dan itulah namanya amal jariah. Kita lakukannya, asasnya kita mengasaskannya, akhirnya orang generasi selepas kita mendapat manfaat, dan manfaat itu terus dinikmati oleh generasi ke generasi. Jadi kita kena fikir bagaimana lebah ini menyumbang kebaktian, walaupun pada fizikal yang kecil kita ini lebih besar daripada lebah. Apakah kebaktian yang pernah kita sumbang sehingga amal ataupun manfaat pahala daripada amal itu terus mengalir buat manusia sejagat. Kita kena fikir, setidak-tidaknya sebelum kita menutupkan mata kita daripada kehidupan di dunia ini, ada sekurang-kurangnya kita ada satu kebaktian yang orang lain akan sambung ataupun terus menikmati kebaikan itu, sebagaimana lebah ini menyumbangkan kebaikannya. Baik, pernah tak fikir istilah yang ketiga daripada madu, iaitu berbulan madu? Juga daripada madu. Kenapa orang tua-tua dulu boleh sebut istilah-istilah yang bombastik ini? Kita sebut dalam bahasa hari inilah. Mereka tak ada formaliti ilmu yang tinggi, tak ada PhD zaman dulu. Tapi perkataan orang tua-tua dahulu dalam bentuk ungkapan, dalam bentuk misalan, bukan sahaja ada makna tersurat dan tersirat, tetapi yang diungkapkan itu hadir dengan pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka cakap. Berbanding dengan bahasa-bahasa pada hari ini, istilah-istilah yang ada pada hari ini, walaupun catchy, tetapi kadang-kadang maknanya tak menepati. Baik, tahukah kita bahawa ratu lebah yang saya nyatakan tadi berperanan untuk menghasilkan zuriat? Baik, saya terlupa. Bagaimana lebah pekerja tadi memberi tahu kepada lebah-lebah yang ada di dalam, yang sedang menanti di kediaman untuk sama-sama keluar, setelah mana lokasi nektar bunga tadi ditemui. Dia akan hantar beberapa lebah yang akan mencari lokasi. Dia balik semula ke sarang, dia akan beritahu kepada lebah-lebah yang menunggu tadi, kita ready nak pergi tempat tu dan nak ambil nektar bunga tadi. Salah satu daripada kaedahnya adalah melalui tarian lebah. Lebah akan pusing, balik ke kediaman, dia akan tunjuk pusingan itu kepada lebah yang menunggu tadi. Salah satu bentuk tarian lebah itu dikatakan dalam penyelidikan menyamai bentuk nombor 8. Adakah makna lain yang dipercayai oleh masyarakat tertentu pada nombor 8, mengatakan 8 itu ong? Ada kaitannya dengan lebah ini? Pernah tak kita fikir? Inilah yang menarik bila kita benar-benar ingin memahami sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah dan kefakiran diri kita sebagai makhluk kepadanya, kita akan dapat menemui setiap yang kita hajatkan itu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak tunjukkan mukjizat pengiraan ataupun angka. Baik, surah An-Nahl ini, surah lebah ni, jumlah ayatnya adalah sebanyak 128. Okey. Kalau kita nak mendapat jumlah 128 ni,
kita perlukan berapa darab berapa jadi 128? 16 darab 8. Dapat tak 128? Cuba kira 16 darab 8 128 kan? Tahukah kita bahawa dalam penyelidikan ini para penyelidik telah menemui jumlah kromosom lebah yang kita katakan DNA lebah jumlahnya adalah 16. Dan apabila melihat kepada jumlah bentuk tarian lebah tadi bentuk seperti nombor 8, dan apabila didarabkan di antara 16 jumlah kromosom lebah ini dengan 8 tadi, akhirnya kita mendapat jumlah keseluruhan ayat dalam surah ini 128 ayat. Cuba semak dalam aplikasi Al-Quran ataupun Quran yang printed tu, surah An-Nahli ini surah yang keberapa? Boleh bantu saya? Surah An-Nahli, Suratul Nahl, surah yang keberapa? 16. Masya Allah. Bukan sahaja yang diperhatikan pada jumlah DNA ataupun kromosom yang terkandung dalam anatomi lebah itu 16, tetapi surah An-Nahli ini juga dalam turutan Al-Quran adalah surah yang ke-16. Saya tunjukkan salah satu contoh sahaja di penghujung kuliah pada tengah hari ini, dan kita akan bincangkan secara mendasar pada pertemuan yang akan datang. Adakah angka 8 dan 16 ni secara kebetulan sehingga mendapat jumlah 128 dan ditemui sebagai jumlah kromosom dalam lebah, dan surah yang ke-16 pula? Adakah kebetulan? Jawapannya tidak ada kebetulan di sisi Allah. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sesuatu yang ditakdirkan itu ada hikmahnya. Yakinilah, apabila kita berusaha untuk mencarinya, kita akan temui kebenaran itu. Saya nyatakan tadi, sebentar tadi, kita nak bina surau ini pun ada pengiraan. Mana mungkin Allah susun Al-Quran dan Allah bina alam semesta ini tidak ada pengiraan. Tidak mungkin. Sedangkan ayat-ayat Al-Quran itu sendiri terdiri daripada nombor, angka. InsyaAllah kita bertemu pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu. Ni saya bagi panduan bagaimana kita nak menghargai dan menyayangi Al-Quran sebagai panduan. Kerana kita rasa hari ini Al-Quran ni hanya sebagai ritual bacaan saja. Bila kita pergi dengan deep, dengan dasar, kita akan nampak satu persatu nilai hidayah ataupun huda yang sebenarnya sudah lama tersurat dan tersirat dalam Al-Quran, yang akhirnya manusia dapat menemuinya sebagai satu sumber ilmu. Siapakah kita kalau kita tidak dikurniakan ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Kita tidak ada apa-apa nilai dalam kehidupan di dunia ini. Dan kerana ilmu lah pada hari ini, pada tengah hari ini, kita berada di posisi masing-masing dalam karier kita. Hargailah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.